Kalau kita lihat kepada awal buku ni, yang kita baca awal-awal dahulu, iaitu kata-kata Imam Abu Hanifah. Kata-kata Imam Abu Hanifah, aslut tauhid, asas kepada tauhid, dan perkara yang sah untuk diasaskan i'tiqad di atasnya adalah seseorang itu wajib mengucapkan saya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kiamat, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan, timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Jadi perbincangan kita pada pagi ini masih lagi perbincangan berkenaan dengan rukun iman. Perbincangan berkenaan dengan rukun iman, dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada para rasul. Jadi sebahagian sedikit daripada perbincangan berkenaan dengan beriman kepada Rasul yang itu telah saya jelaskan sebelum ni. Cuma saya nak ulang sedikit sepintas lalu berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Iaitu beriman kepada Rasul. Seperti di dalam skrin ni. Beriman dengan para Rasul bererti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah. Dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan utusan pilihan Allah Azza wa Jalla. Jadi mana beriman kepada Rasul, mana kita terima apa sahaja yang disampaikan oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Rasul sahaja yang layak untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat, terutama sekali yang bersifat perkara ghaib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya telah jelaskan sebelum ini berkenaan dengan kewajipan para rasul untuk menyampaikan setiap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian kita telah bincangkan ayat yang pertama dalam buku ni. Saya pun terlupa nak kopi yang seterusnya tu, tak apa. Nanti saya beri ayat. Jadi siapa-siapa yang ada buku ni, elok mana boleh tengok dan boleh buat nota tambahan kepada apa yang akan saya berikan selepas ini. Jadi di dalam Al-Quran, ayat yang disebutkan di dalam buku ni, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Ada yang diberi hidayah petunjuk. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan, menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Maka di antara mereka yang menerima suruhan Rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan seorang rasul pada setiap umat. Mana tidak ketinggalan? Tidak ketinggalan. Setiap umat akan diutuskan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nanti saya cek ayat berapa. Dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-15.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab manusia sehinggalah kami mengutuskan seorang rasul kepada mereka. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan, salah satu daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia, dia pasti akan mengutuskan seorang rasul, seorang utusan kepada setiap umat, tidak terlepas. Dan matlamat utama di dalam penyampaian, di dalam pengutusan rasul-rasul adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid, untuk mengajak manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan matlamat di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat, di dalam surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56. Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku utuskan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, kecuali untuk beribadat kepada aku, mentauhidkan aku. Jadi untuk mencapai matlamat penciptaan manusia dan jin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul kepada setiap umat. Jadi matlamat utama supaya mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali di dalam ibadat, dan menjauhi taghut, iaitu menjauhi sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, di kalangan manusia ni ada yang diberikan petunjuk oleh Allah dan ada yang terus kekal di dalam yang terus di dalam kesesatan, jadi itu juga adalah berdasarkan kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan kepada kejadian manusia ni, ada yang taat, ada yang patuh, ada yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sebaliknya. Itu juga termasuk di dalam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana ini pegangan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan setiap umat begitu sahaja. Sebaliknya Allah Ta'ala pasti akan mengutuskan seorang Rasul kepada setiap umat. Kemudian di dalam ayat yang seterusnya, di dalam buku ni, saya terlupa untuk nak buat share ni, tambahan yang sempat saya ambil tadi, yang setakat ni saja. Tak apa. Bagi sesiapa yang ada buku, boleh tengok sambungan kepada ayat yang kita bincangkan tadi. Itu ayat ni. Nanti saya sharekan ayatnya. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi ayat Quran dulu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antaranya yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seseorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh rasul, kerana apabila datang perintah Allah menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil,
pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Jadi di dalam ayat ini, sebagaimana sebelum ini saya telah jelaskan, berkenaan dengan beriman kepada Rasul ni, beriman kepada Rasul ni terbahagi kepada dua kategori, sebagaimana beriman kepada malaikat dan juga beriman kepada kitab. Iaitu kategori pertama yang dipanggil beriman secara ijmali, iaitu secara umum. Secara umum, mana secara boru. Dan yang kedua beriman secara tafsili, iaitu secara terperinci. Ini bentuk antara pembahagian keimanan kepada Rasul. Jadi di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ayat yang saya kongsikan tu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kami utuskan rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana banyak rasul diutuskan oleh Allah taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah taala jelaskan di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau dan di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Jadi mana di antara rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang diceritakan oleh Allah taala kepada nabi kita dan ada yang tidak diceritakan. Maknanya mana-mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda akan ceritakan kepada kita. Mana-mana yang baginda tidak, yang mana-mana yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda tidak akan menceritakannya. Sebab apa? Sebab salah satu daripada kewajipan kemestian yang dilakukan oleh Rasul ialah sebagaimana dalam ayat tadi, Rasul tidak boleh mengemukakan sesuatu keterangan. Tidak boleh mengemukakan sesuatu keterangan ataupun menunjukkan sesuatu mukjizat kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah taala tidak ceritakan kepada Rasul, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pasti baginda tidak akan ceritakan kepada kita. Bermakna di dalam ayat ini kita beriman kepada rasul-rasul yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda sampaikan kepada kita. Ada yang disampaikan kepada kita dengan detail, dengan nama rasul. Siapa? Nabi Hud. Kepada siapa baginda diutuskan? Kepada kaum Ad. Maka kita beriman. Kita beriman. Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Kemudian ada yang diceritakan pula tentang tempat Nabi Rasul itu diutuskan di mana. Mana yang diceritakan secara terperinci kita terima. Ada Rasul yang diceritakan tentang kisah dakwah mereka. Nabi Nuh alaihi salam diceritakan duduk walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama, 950 tahun bersama dengan kaumnya. Itu Nabi Nuh. Diceritakan pula dengan terperinci lagi mana anak dia, isteri dia sendiri tidak beriman kepada dia. Diceritakan pula dengan terperinci lagi azab yang ditimpakan kepada kaumnya, banjir besar yang menimpa kaumnya. Diceritakan pula tentang bagaimana baginda membina bahtera yang begitu besar. Jadi mana-mana rasul yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci, dengan detail, sedetail itu, maka kita beriman dengan terperinci terhadap rasul tersebut. Dan mana-mana yang tidak diceritakan dengan terperinci, kita beriman setakat itu saja. Kita tahu ada Nabi Ayyub alaihi salam. Kita tahu kisah dia sedikit sebanyak, sebagaimana yang terdapat umpamanya di dalam surah Sad dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu kepada kaum mana ia diutuskan. Sebab apa? Kerana tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman setakat itu sahaja.
Dan ada lagi rasul-rasul yang lain yang tidak diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman ada rasul yang tidak diceritakan kepada baginda. Sebab apa kita beriman sedemikian? Kerana Allah Ta'ala sendiri mengatakan wa minhum man lam naqsus alaik. Begitu juga di dalam ayat yang lain juga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perkara yang sama. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-164 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang kami ceritakan dahulu kepadamu. Sebelum ini. Dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Jadi di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan ada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ceritakan kepada baginda. Maka kita beriman sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah saya sebutkan kategori tadi, ada yang beriman secara ijmali dan juga secara tafsili, secara detail. Baik. Kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam buku yang saya sharekan tadi, print screen yang saya sharekan tadi ada disebutkan mereka merupakan utusan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana rasul-rasul adalah merupakan utusan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allah sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih utusan-utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan kepada manusia insan-insan yang terpilih. Dan insan-insan yang terpilih itu dengan kriteria-kriteria, dengan tanda-tanda, bukti-bukti yang dibawa oleh mereka. Ada tanda, ada bukti itu. Jadi kita tengok ada juga yang mengaku sebagai Nabi. Di mana Hulu Langat. Ada Haji Qahar juga mengaku sebagai Nabi Melayu. Tapi bila ditanyakan bukti, dia sebut pun mengaku tak jelas. Itu ada dalam surah Yasin tu ada sebut nama saya. Orang tanya duduk mana-mana, dia pula bagi tahu, marah pula kepada pemberita. Kamu tak percaya kepada Quran kau? Pula dia. Orang tanya mana tempat tu? Tak boleh nak cerita. Langsung tidak boleh nak ceritakan. Dan tidak ada sebarang bukti tanda bahawasanya dia adalah seorang rasul. Jadi maka tak boleh diterima, kena tolak. Dan ada lagi yang lain yang mendakwa sebagai rasul selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak apa, insya-Allah kita akan sebutkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian rasul. Selepas daripada ini. Baik. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahawasanya dia memilih dari kalangan manusia ini utusan sebagai rasul pada manusia. Bermakna rasul itu adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bukan main-main, bukan calang-calang, bukan biasa-biasa, bukan apa dipanggil bukan tersepak tepi jalan ke apa ke, tidak. Tapi sebaliknya ia adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebagaimana ada sebelum ni saya sebutkan ayat perjanjian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat di antara rasul-rasul. Yang tu insya-Allah selepas daripada ini saya akan sebutkan lagi berkenaan dengan ayat tersebut. Kemudian
Rasul-rasul pula diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini dengan membawa tugasan-tugasan mereka. Ada tugasan-tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Antara tugasan umum yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada para rasul ialah iaitu sebagaimana ayat di dalam surah An-Nisa ni. Ini tugas utama para rasul, tugas para rasul secara umum. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang kami utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang membuat maksiat. Supaya apa? Supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujjah, sesuatu alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah Allah mengutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan antara tugasan rasul kepada manusia, tugasan utama iaitu basyir dan juga nazir. Menyampaikan berita gembira dan mengancam manusia. Menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mematuhi sepenuhnya, membenarkan sepenuhnya apa yang dibawa oleh Rasul, itu dapat berita gembira. Berita gembira akan memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan golongan yang mengikut Rasul, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, golongan yang betul-betul mengikut Rasul, benar-benar mengikut jejak langkah Rasul, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang diperolehi oleh mereka? Janji baik. Basyir, janji gembira. Seperti umpamanya kalau kita tengok di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-100. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا." Orang-orang yang terawal dahulu memeluk Islam, yang awal, yang terdahulu dan juga yang awal, serta yang awal memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, itu dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan orang yang mengikut mereka, bukan dari kalangan sahabat, orang kemudian yang ikut mereka. Mereka sahabat-sahabat ikut betul apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mengikut mereka, iaitu orang yang betul-betul mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu janji baik, berita gembira yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka yang taat kepada Rasul. Begitu juga antara tugas Rasul adalah memberi ancaman. Semua ancaman kepada orang yang tidak taat kepada perintah Rasul, tidak mematuhi, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Kita boleh tengok di dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala kadang-kadang sebut dua-dua. Wa amma man
wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu antara orang yang mendustakan. Wa amma man bakhila wastaghna, bakhil dan rasa cukup. Nah, tak perlu dah, rasa cukup, rasa kaya. Dan mendustakan janji baik syurga, tak nak terima apa yang disampaikan oleh Rasul, maka Allah Ta'ala permudahkan dia kepada jalan yang rumit, jalan yang sukar kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tidak membenarkan Rasul. Kemudian secara satu persatu, seperti kita kata Allah Ta'ala sebut kepada orang yang tak sembahyang, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, di dalam surah Al-Muddathir. Kenapa kamu kena bakar dalam neraka Saqar tu? Mereka jawab, kami dulu tak sembahyang. Kemudian dalam surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan seterusnya. Itu pun ayat-ayat yang merupakan ancaman kepada orang yang tidak menepati, tidak mengikut apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak membenarkan Rasul. Apatah lagi kalau seseorang itu tidak membenarkan Rasul dalam soal keimanan, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang syirik. InsyaAllah kita akan jumpa selepas daripada ni. Cuma mungkin saya bersebut antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesiapa yang seperti di dalam surah Al-Maidah, contoh kita kata ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah Ta'ala haramkan ke atasnya syurga dan tempat dia adalah neraka. Sebab apa? Ancaman buruk, janji buruk, nazir. Beri ancaman. Tugas Rasul juga beri ancaman. Sebab apa beri ancaman di situ? Haram ke atas dia syurga, tempat dia adalah neraka. Kerana dia enggan menerima Rasul, enggan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi mana tugas Rasul di sini? Tugas utama dia secara daripada dua tugas utama ni, Rasul menyampaikan semua perkara. Menyampaikan semua perkara. Sebagaimana rasa saya itu sudah ada sebutkan dahulu ni. Apa yang ni insyaAllah selepas daripada ni mungkin saya akan kongsikan juga hadis tersebut, iaitu yang Nabi SAW jelaskan, laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa waqad amartukum bihi wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nahitukum anhu. Tidak ada sesuatu yang boleh menghampirkan kamu kepada syurga kecuali aku telah suruh kamu melakukannya. Dan tidak ada sesuatu yang boleh menghampirkan kamu kepada neraka kecuali aku telah melarang kamu daripadanya. Mana dua-dua tu Nabi SAW jelaskan. Bashir, berita gembira ke arah syurga dengan melakukan begini-begini, dan nazir, pengancam ke arah neraka, diancam dengan neraka kepada orang yang melakukan begini. Mana itu tugasan Rasul. Dan bagi orang yang melaksanakan, meneruskan tugasan Rasul sekarang ni, di kalangan pendakwah, di kalangan ulama, mereka kena laksanakan kedua-duanya. Walaupun mungkin orang tak suka kalau disampaikan nazir, diberikan ancaman, terutama sekali ancaman-ancaman dalam persoalan akidah. Sebut percaya macam ni syirik, percaya macam ni boleh membawa kepada kufur. Orang tak suka. Asyik-asyik dia cerita syirik, kufur. Tu. Orang tak suka. Tapi mesti disampaikan. Sebab itu adalah merupakan salah satu daripada tugas utama Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Cuma sampaikan tu dengan cara yang hikmah lah, dengan cara yang baik. Jadi mana bagi orang yang menyambung lidah Rasul, tugasan para Rasul, dua perkara ini mesti dilakukan, iaitu Bashir dan juga Nazir, menyampaikan berita gembira dan juga menyampaikan ancaman
terhadap orang yang engkar kepada apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara sebab diutuskan Rasul-Rasul juga supaya tidak ada hujjah. Supaya tidak ada sesuatu alasan untuk manusia berdalih di hari akhirat kelak. Iaitu kalau tidak diutuskan Rasul-Rasul, kalau tak dapat panduan di dalam kehidupan ini, maka di hari akhirat besok manusia boleh berhujjah di hadapan Allah Ta'ala. Macam mana kami nak beriman dengan kamu? Macam mana kami nak beriman dengan Allah? Macam mana kami nak melakukan ketaatan sedangkan tidak ada Rasul diutuskan kepada kami? Jadi mereka akan boleh beralasan. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan Rasul seperti Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Baik. Jadi itu di antara tugasan utama, itu adalah merupakan tugasan utama para Rasul. Kemudian di antara ciri keimanan kepada Rasul, iaitu insyaAllah saya akan sebut satu persatu saya akan kongsikan berkenaan dengan ciri-ciri keimanan kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi di antara ciri-ciri keimanan kepada Rasul ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebahagian Rasul daripada sebahagian yang lain. Seperti di dalam ayat ni. Mana di antara Rasul-Rasul tu ada yang lebih dan ada yang kurang. Bukan kita yang nak mengurangkan mereka. Nak meletakkan mereka hak ni rendah, hak ni tinggi. Rendah pun manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik, rendah tu dinisbahkan kepada sesama mereka. Bukan dinisbahkan kepada orang lain. Seperti di dalam ayat ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian Nabi ke atas sebahagian yang lain. Dan kami telah berikan Daud kitab Zabur. Jadi di dalam ayat ni, dan begitu juga di dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-253. Juga menyebutkan perkara yang sama. Iaitu di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata langsung dengannya, dengan Allah Ta'ala. Dan sebahagiannya Allah meninggikannya beberapa darjat. Dan kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat. Serta kami perkuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Jadi mana di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di antara Rasul-Rasul itu ada perbezaan darjat. Ada perbezaan kedudukan. Dan kita pun belajar di dalam pengajian kita, tauhid, dalam beriman kepada Rasul. Ada Rasul-Rasul dari kalangan ulul azmi, orang yang mempunyai keteguhan, ketinggian, kemuliaan di antara Rasul-Rasul. Jadi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahawasanya di kalangan Rasul-Rasul itu ada yang lebih dan ada yang kurang. Namun begitu, kita tidak menolak mana-mana Rasul. Kita tak ada. Mereka kurang. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, Nabi SAW tengok pada ketika Mi'raj, ada Rasul yang langsung tak ada pengikut. Seorang-seorang dia. Ada yang beberapa orang sahaja, 3. Ada yang 7 orang. Ada kelompok yang besar. Walaupun Rasul itu tidak ada pengikut sekalipun, kita tak beriman bahawasanya
dia adalah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Maknanya di antara ciri keimanan kepada rasul iaitu mempercayai bahawasanya di antara rasul ini ada yang lebih dan ada yang kurang darjat mereka. Lebih dan kurang darjat itu dinisbahkan kepada sesama mereka, bukan dinisbahkan kepada kita, kepada manusia yang lain. Dinisbahkan kepada kita, kepada manusia yang lain, rasul-rasul adalah manusia yang terbaik. Nombor satu. Nombor satu. Itu di kalangan keseluruhan manusia, rasul adalah mana kelompok yang paling utama, yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, di antara ciri-ciri kepercayaan kepada rasul ialah percaya bahawasanya rasul-rasul itu adalah dari kalangan manusia, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Umpamanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." Katakanlah, wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Sesiapa yang ingin, sesiapa yang percaya dan berharap untuk akan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia menyemutukan Allah, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya baginda adalah manusia sebagaimana orang lain. Sebab kalaulah rasul yang diutuskan itu adalah dari kalangan malaikat ataupun tidak mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, tak ada tu. Tak makan, tak minum, tak sakit perut, tak lapar, kita kata contoh. Maka ia menjadi alasan kepada manusia, kepada orang lain untuk kata, dia bolehlah. Dia bolehlah buat ibadat. Dia bolehlah puasa. Dia tak makan. Dia tak sakit perut. Tak apalah, kita ni kena makan, lapar, sakit perut dan sebagainya. Tu nanti saya akan sharekan hadis Nabi SAW lebih lapar berbanding dengan sahabat. Nanti saya akan tunjukkan hadis tersebut. Jadi mana di antara keimanan kita, ciri keimanan kepada Rasul, bahawa adalah Rasul-Rasul itu adalah manusia sebagaimana kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala pisahkan, bezakan antara Rasul-Rasul dengan manusia yang lain dengan garis pemisah di dalam ayat ini. Apa dia garis pemisah tu? Yuha ilai, diwahyukan kepadaku. Itu fasal, pemisah, pembeza antara rasul-rasul dengan manusia yang lain. Iaitu apa dia? Yuha ilai, diwahyukan kepadaku, iaitu dibezakan dengan sifat-sifat kenabian. Dibezakan dengan sifat-sifat kenabian, ciri-ciri kenabian. Apa dia ciri kenabian? Ciri kerasulan, iaitu salah satunya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga dengan ciri-ciri sifat-sifat kenabian yang lain, seperti kita kata diberikan mukjizat kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kepada manusia biasa tidak diberikan. Banyak berlaku perkara-perkara yang pelik, yang mencari adat yang berlaku kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebahagiannya telah kita sebutkan pada ketika perbincangan berkenaan dengan Isra Mi'raj baru-baru ini. Jadi mana yang membezakan kita dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam adalah nubuwah, adalah kenabian, kenabian. Yang tu kita kena faham. Sekarang ni saya pun ialah kadang-kadang tengok tu risau juga.
Ada yang mendakwa dengan pelbagai dakwaan, kelebihan-kelebihan perkara ghaib. Perkara ghaib. Seperti yang tersebar sehari dua ni, seorang satu poster. Wallahu alam, tak tahu sejauh mana kebenarannya, satu poster. Kononnya ada sesiapa manzara qabra Hudin, sesiapa yang menziarahi kubur Hud dan berada di situ selama 4 hari. Nah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kehidupan taibah, kehidupan yang baik, apa tak ingat, lupa dah. Jadi itu perkara perkhabaran ghaib. Itu perkhabaran ghaib. Cerita perkara ghaib. Kelebihan-kelebihan perkara ghaib. Perkara ghaib ni hanya mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kepada wahyu. Menerima wahyu adalah ciri khusus untuk Nabi. Nabi je boleh terima wahyu. Orang lain tak boleh terima wahyu. Kelebihan-kelebihan tadi mesti berdasarkan kepada wahyu. Tiba-tiba ada orang yang mendakwa boleh menceritakan perkara ghaib tu. Sedangkan tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah dia nak rampah hak eksklusif, hak eksekutif Nabi-Nabi alaihi wassalam. Itu tak boleh. Tu tak boleh. Itu hanya hak Nabi-Nabi alaihi wassalam saja, khususnya untuk kita umat kemudian, hak khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam cerita-cerita perkara ghaib tu, kelebihan-kelebihan ghaib tu tak dapat tidak mesti ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab baginda sebagaimana di dalam ayat ni, yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Itu pemisah, pembeza antara kita dengan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Tu tiba-tiba kita buat macam kita pun boleh terima juga wahyu tu. Jadi apakah kita ni boleh terima wahyu? Orang kemudian boleh terima wahyu sehingga boleh menceritakan perkara ghaib begitu? Itu sudah merampas hak kenabian. Merampas ciri khusus kenabian. Itu tak boleh. Tu baik. Kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lain bahawasanya Rasul-Rasul ini adalah dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya, ini banyak tempat ni. Umpamanya di dalam surah Nuh, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa di dalam bahtera bersama dengan Nabi Nuh, sesungguhnya dia, iaitu Nabi Nuh, adalah hamba yang bersyukur. Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak. Mereka adalah hamba, mereka adalah maknanya manusia juga sebagaimana manusia yang lain. Begitu juga bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya di dalam awal surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira." Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, iaitu kepada Muhammad, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Begitu juga di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang kita baca pada ketika Isra Mi'raj dulu. Yang saya telah jelaskan perkara tu. Sebab apa Allah Ta'ala sebut, bila sebut peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala guna subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Sebab saya telah jelaskan sebelum ni, sebab Isra Mi'raj itu adalah perkara pelik, perkara ganjil. Jadi sifat manusia ni kadang-kadang bila dia berhadapan dengan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang pelik berlaku kepada seseorang, maka dia jadi berlaku pemujaan kepada individu tersebut. Pemujaan kepada orang tu, dia akan jadi lagu tu. Jadi begitu. Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Memperjalankan hamba-Nya sebagai peringatan. Sebagai peringatan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Kemudian terdapat pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perkara tersebut. Yang menjelaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan manusia juga, dari kalangan manusia. Ada pada baginda sifat-sifat kemanusiaan. Ada pada baginda. Kelebihan baginda sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, iaitu baginda adalah merupakan insan terpilih yang diberikan sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan kepada baginda. Itu yang kita kena faham. Barulah kita tahu mana hak kita nak ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita nak ambil daripada baginda adalah pengajaran-pengajaran baginda. Ilmu-ilmu baginda, wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita nak ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Yang tu hak khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Baik. Kemudian berkenaan dengan hadis-hadis yang insya-Allah saya akan sebutkan beberapa hadis selepas ini berkenaan dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang disebutkan dalam hadis. Jelas dalam peperangan macam mana sahabat lapar, ikat satu batu, dua batu, Nabi tunjuk dia ikat 3 batu. Maknanya lebih lapar lagi daripada orang lain. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada sahabat ketika memutuskan keputusan di kalangan mereka macam mana. Yang tu insya-Allah saya rasa untuk mana penjelasan terhadap apa yang saya sebutkan pada pagi ini antara ciri-ciri beriman kepada Rasul ni, penjelasan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu insya-Allah kita sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, kiranya ada soalan boleh kemukakan kepada Ustaz. Ataupun sementara tu Ustaz bolehlah sharekan skrin share skrin, share link Shopee untuk pembelian buku tu. Ustaz ada yang bertanya tadi. Bolehlah nanti copy paste ya untuk pembelian buku di Shopee. Jadi link Shopee yang sekejap. Link Shopee untuk ini link Shopee-nya. Itu dah ada ya untuk pembelian buku Fiqh Akbar kita. Kemudian baik, kalau ada apa-apa soalan boleh saya silakan bukakan kepada Ustaz. Rasanya dah jelas. Saya macam tak ada soalan tu saya. Dah jelas semuanya. Alhamdulillah. Tak ada persoalan lagi insya-Allah nanti kita sambung selepas daripada ini mungkin akan timbul persoalan selepas insya-Allah. Ya betul. Dan alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim atas pencerahan dan pengisian ilmu yang cukup jelas melalui rukun iman, iaitu beriman dengan para rasul, dan yang mana adalah rukun iman yang keempat dalam Islam yang kita wajib melakukan perbuatan yang menunjukkan keimanan kita kepada rasul. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi duduk bersama-sama dengan kita pada pagi ini hingga ke akhirnya, dan kita akan bertemu kembali pada pukul 8 malam untuk sesi perkongsian ilmu tajwid dan tahsin Al-Quran bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Nur Fansuri. Dan Ustaz kita tutlah dulu Ustaz, tangguhkan dulu majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat berkongsi pada pagi ini sedikit ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kurniakan kepada saya dapat kongsikan kepada hadirat pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi kita tutup perkongsian kita pada pagi ini, majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.